dosa yang besar yang keenam adalah huququl walidain, derhaka kepada ibu bapa. Ini ada pada muka surat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an kaitkan antara keimanan kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibu bapa. Contohnya di dalam surah Al-Isra ayat 23. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada usia tua dalam jagaan dan peliharaanmu, sampai kepada usia tua dalam penjagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sembarang perkataan kasar." Hanya perkataan kasar saja kita tak boleh, sekalipun dalam bahasa Arab kita mengucapkan perkataan atau ha, kenapa, artinya kita membentak dan mengeluarkan suara yang kuat untuk ibu bapa adalah satu perkara yang sangat ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, apa pandanganmu jika aku sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan pergi haji, semua rukun Islam sempurna dia tunaikan. Di mana atau apa yang aku akan dapatkan di akhirat nanti ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesiapa yang melakukan perkara itu, siapa yang sempurna menunaikan semua rukun Islam, maka di akhirat nanti dia akan dihimpunkan bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, melainkan jika dia derhaka kepada ibu bapa. Jika derhaka kepada ibu bapa, mustahil akan dihimpunkan bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan para syuhada, meskipun semua rukun Islam sempurna dia tunaikan." Menunjukkan kepada kita bahwa derhaka kepada ibu bapa adalah perkara yang sangat buruk di dalam agama. Jika kita dah tahu ayat tersebut, maka bolehkah kita menempatkan ibu bapa kita di rumah orang tua, di pusat jagaan warga emas? Adakah ini bersalahan dengan ayat Al-Quran tadi? Artinya, yablugha indakal kibaro ahaduhuma. Mereka berada pada masa tua dalam jagaan kamu. Itu yang ada dalam Al-Quran. Adakah ini bersalahan dengan ayat Al-Quran? Adakah perkara ini adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita untuk kita menempatkan emak kita, bapak kita, ibu bapak kita di pusat jagaan warga emas? Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk turut serta berjihad bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah untuk ikut berjihad, tapi Rasulullah bertanya, ya Rasulullah tahu bahwa mak bapak dia lebih memerlukan. Rasulullah mengatakan, "Ahayun walidak, mak bapakmu masih hidup ke?" Maka lelaki itu menjawab, "Ya, mereka keduanya masih hidup ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fafihima fajahid." Berjuanglah pada keduanya. Berjuanglah dengan berbakti kepada kedua ibu bapakmu. Artinya, perjalanan jihad sekalipun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada emak bapak yang terlantar. Jihad mempertahankan agama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak perkenankan jika boleh menelantarkan kedua ibu bapak kita. Lalu bagaimana soalan tadi? Bolehkah kita letakkan ibu bapak kita di pusat jagaan tadi? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan isu ini tentunya ia bukan satu isu yang ada pada masa generasi terdahulu, maka boleh kita tengok perkara ini pada sebuah jawapan yang boleh kita jumpai ditulis oleh Mufti Wilayah Persekutuan berkaitan dengan isu tadi, isu menempatkan ibu bapa di rumah orang tua. Pejabat mufti berpandangan bahwa ianya adalah perkara yang dibolehkan. Syaratnya jika mereka menyukainya. Sebagian dari ibu bapa kita justru mereka yang meminta, ada kawan saya di sana, saya nak duduk dengan kawan saya, selesa boleh sembang hari-hari. Maka jika mak bapa yang bersetuju, maka kita raikan apa keinginan mereka, apa kemahuan mereka. Jika kita tanya kepada mereka dan mereka katakan, boleh, tak ada masalah, saya suka jumpa dengan banyak orang, di sana ada kelas mengaji, di sana
ada setiap pagi ada ustadz yang boleh ajarkan kita membaca Al-Quran, setiap malam pun ada cerita Nabi, maka seronok dengan keadaan seperti itu, maka apa yang membahagiakan mereka adalah jalan yang boleh kita berikan kemudahan. Begitu juga jika layanan yang diberikan adalah baik dan tiada penganiayaan terhadap mereka, makanan mereka, kesehatan mereka terpelihara, dan yang paling penting adalah kita sentiasa tanya keadaan mereka, kita sentiasa datang untuk menziarahi mereka. Jika mereka nak balik ke rumah, maka segera kita bawa ke rumah kita. Dan jika keadaannya sebaliknya, mereka menolak untuk dibawa ke rumah orang tua, dan mereka mahu duduk di rumah mereka sendiri, mereka mau duduk di rumah kita, maka berbuat baik dan berbakti kepada ibu bapa adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Perkara yang boleh kita bincangkan, boleh dibincangkan. Perkara yang ada persetujuan dari mak bapak, kita boleh raikan pandangan mereka, kecuali jika kita tahu ada kesulitan yang besar, ada kesusahan yang besar pada mana keadaan. Jika di rumah kita tahu kita tak pandai mengobat penyakit yang ada padanya dan ia perlu dirawat di hospital, maka meskipun kita kena paksa mereka pergi ke hospital, jika itu untuk kebaikan mereka, itu perkara yang patut untuk kita lakukan, melainkan jika mereka pun dah sedar bahwa nak buat apa lagi, nak buat hospital pun akan sama, duduk di rumah pun akan sama, lebih baik mak duduk di rumah sajalah, tak payah bawa ke hospital buang duit saja, mereka pun lakukan benda yang sama seperti yang mak buat di rumah. Artinya jika keadaan seperti itu, maka perbincangan dan nasihat dari ibu bapak kita mesti sentiasa kita hormati. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan yang